Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Bersama saya Eva dari Bina Impian Empire. Bukan sekadar membina rumah, kami membina impian anda. Hello, hello. Selamat petang. Okey, seperti biasa, sebelum saya mulakan live saya ni, sebelum saya explain lebih lanjut tentang rumah ni, saya nak minta anda semua komen lah. Line saya okey ke tak? Kamera saya ni dia punya suara okey ke tak, line okey ke tak. Itulah sebab kalau saya teruskan saja, nanti kan saya bebel-bebel korang tak dengar pula saya cakap apa. Panas ni. Panas juga. Okey, hai, selamat datang kepada yang baru masuk. Ada Encik Muhammad Fazli. Siapa lagi ada kat sini? Saya tengok ni, saya cek kehadiran ni. Ada 6 orang dah. Mana ni? Ada 7 orang. Ridhoi Khan is watching. Hai. Hai yang baru masuk. Okey, sorry saya lambat sikit sebab saya janji pukul 3. Tapi sekarang pun masih pukul 3. Tapi 3.28. Okey lah tu kan. Pukul 3 juga. Okey, sekarang saya berada di Jalan Pipit. Sebelum tu yang tengah tengok sekarang live ni, boleh tak komen suara saya jelas tak? Kalau dah jarak sebegini daripada kamera dengan saya, suara dengar tak? Atau dengar suara angin ke? Atau ada dengar macam kipas-kipas ke? Okey tak view? Dia punya kamera line putus-putus ke tak? Korang boleh tolong komen kat bawah ni. Bawah ni? Boleh tolong komen? Ada berapa orang mata umum anda? 6. Ada 6. 6 orang ni, saya nak 6 semua komen. Boleh tak? Ada 9 orang. Okay, sekarang saya ada dekat Jalan Pipit. Jalan Pipit dekat mana? Dekat Teluk Parlimen Garang, Kuala Langat, Selangor. Okay, rumah ni adalah rumah... okay, semua lain okay? Ruhaniza. Okay. Oh jelas. Okey, terima kasih. Okey, sebelum saya masuk dalam, saya nak tunjuk kat korang. Ini adalah lakaran 3D. Yang ni tuan rumah pilih design yang sedia ada, cuma dia ada ubah sikitlah bentuk bumbung, dan ini 3D yang kita buat khas untuk tuan rumah. Kita tengok 3D dan hasilnya dulu. Ini adalah 3D dan kita tengok hasil rumah ni selepas siap dibina. Apakah kejadiannya? Sama ke tak sama korang? Mestilah sama. Warna pun dah sama dah dalam 3D ni. Tuan rumah dia request warna macam ni lah. Dan tuan rumah dia ada juga kontak saya. Dia minta, Puan Eva boleh tak saya nak minta 3D ni buat macam warna cat yang saya nak. Yang ni bagi ni warna ni, yang ni bagi ni. Kita boleh tolong buatkan. Dan inilah hasilnya. Sebab bila kita dah tolong tuan rumah buatkan bahagian ni warna ni, ni warna ni, so tuan rumah dah ada visual, dah dapat gambaran rumah dia akan jadi macam ni. So macam ni lah rumahnya sekarang. Ya, betul. Okey, plan rumah ni menariknya ada 4 bilik, 2 bilik air dengan keluasan bawah daripada 1200 kaki persegi, dan dia ada family area, ada dining area, ada dry kitchen, ada wet kitchen dan ada living. So bawah 1200 ni boleh dapat ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, dapur kering, dapur basah, ada wash area lagi, ada 4 bilik, 2 bilik air. Lepas tu depan ni ada macam ruang sikit lah. Sebab tanah ni tak silap saya dalam 40 lebih lah macam tu. 19 orang, 17 orang. Okey. Okey ke tak? Saya tak biasalah orang pegang kaya saya tengok sendiri. Tak pegang lah. Tadi ada Cik Ruhaniza tu dah komen okey. Okey. Korang nak saya pusing belah dalam ke atau kita pusing luar dulu? Yang ni daripada luar dan specialnya rumah ni dia siap ada folding door tau korang. So nak saya pusing dalam dulu ke nak kita pusing luar dulu? Yang ni tengah ni ada folding door. Yang ni bukan biasa-biasa punya sliding door Ini folding door tau. Folding door ni harga dia ni je. Macam tu. Okey, belah kanan, kalau ikut kanan ni belah kanan rumah lah ada tingkap penjuru. Sebelah sini pun ada tingkap penjuru yang ni lah. So kalau tingkap penjuru ni dia fix tau. Maksud fix tu tingkap mati, so tak boleh buka.
Kalau macam tingkap sebelah dia tu, kalau nampak dia ada buka, boleh buka. So selain daripada tingkap penjuru, semua tingkap boleh buka, termasuk tingkap dapur, tingkap bilik air, semua boleh buka kecuali tingkap penjuru yang bahagian corner ni lah. Bahagian corner ni. Okey. Ada 24 mata memandang ni. Boleh tak korang bantu saya komen, korang nak saya pusing bahagian luar dulu ke atau bahagian dalam? Sebab saya tak nak berdiri kat sini sorang-sorang, saya cakap sorang-sorang, korang tak ada yang respon pun dalam ni. Macam mana saya nak buat live ni? Macam mana saya nak pusing dalam rumah ni? Boleh tak? Ada 24 orang ni. Puan Rahma, Puan Siti Rahma, Encik Azri Syazan, Puan Norida Abdul Jalil, Hatiku Berpelangi. Mana-mana boleh. Okey, mana-mana boleh. Ila Fazila, pusing luar dulu. Okey, pusing luar dulu. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang nak bagi cadangan? Kita pusing luar dulu ke kita masuk dalam dulu? Sebab sekarang pun dah pukul 3.30. Saya janji pukul 3 kan? Sekarang masih pukul 3 lah. 3.32. Puan Zura Juso, hai, selamat datang. Ini adalah bahagian kanan rumah. Ini kita ikut pada Puan Ila Fazila lah. Kita pusing bahagian luar dulu. So ini adalah bahagian kanan rumah. Okey, rumah ni sangat simple. Warna dia warna hitam dan putih, atau kita panggil warna monokrom. Sebab nanti saya explain kenapa kita panggil rumah ni warna monokrom. Muhammad Syafiq Afifi, Zamizam, masuk dalam. Eva Soleha masuk dalam Yelah, saya pusing luar dulu sebab tadi dah request luar dulu kan. So kita pusing luar dulu lah. Okey. Ini adalah bahagian luar. Yang ni, rumah ni macam bentuk U-shape jugalah. Walaupun sebelah sini ke depan sikit, ni adalah bentuk U-shape. Dia macam ni ke depan, ini belah kiri dengan kanan dia lagi ke depan daripada bahagian tengah. Okey. Yang ini tengah dia. Tengah ni adalah luar untuk masuk ke dalam rumah. Tapi kejap lagi kita masuk. Okey, kita pusing bahagian luar dulu. Yang ni specialnya bahagian sini kita buatkan design untuk tuan rumah ni fully groove line dekat bahagian depan ni. So nampak, tak ada nampak kosong tengah-tengah ni. Antara dua corner tingkap ni ada groove line kat tengah-tengah full sampai atas. Okey. Ini adalah bahagian kiri rumah. Rumah ni sebenarnya dah nak siap. So kita mungkin akan serah kunci dalam masa yang terdekat lah. Okey, ini adalah view daripada kiri rumah. Okey, ini rumah ni view shape. Saya silau lah korang. Okey, ini adalah bahagian kiri rumah. Ni mita api belum masuk lagi. So ni adalah sempadan. Saya ni sempadan rumah lah. So tuan rumah ni dia request untuk bahagian depan tanah ni ada space lagi lah untuk parking kereta ke atau ada aktiviti lain. Boleh parking kat depan sini. Terima kasih 30 mata memandang. Yes, sekarang dah 42 mata memandang. Terima kasih kepada yang dah join. Okey, kalau korang nak yelah, saya belum tengok bagi view dia punya plan lagi. Tapi kita pusing luar dulu. Nanti bila kita nak masuk dalam, baru kita tengok plan dulu. Okey, ini adalah tingkap corner. Tingkap corner ataupun tingkap penjuru. Yang ini saiz tingkap ni 2x5. Panjang tingkap ni daripada atas sampai sini 5 kaki. Daripada sini ke bawah, maksudnya daripada lantai ke atas ni 2 kaki. So tinggi daripada bawah sampai ke atas adalah 7 kaki, satu level dengan pintu. So tinggi tingkap ni adalah 5 kaki. So untuk tuan rumah, tuan rumah boleh pilih untuk bahagian dapur pula. Bahagian ruang tamu, family area dengan bilik master, nak tinggi tingkap tu 5 kaki atau 6 kaki atau 4 kaki saja. Kalau untuk bilik-bilik, saya standard lah 4x4 untuk tingkap. Okey. Hai semua yang baru masuk. Hai. Welcome to the live. Okey, ada 50 mata memandang. Okey, mari kita sama pusing. Sambil kita pusing, saya explain sikit lah. Okey, ni bahagian luar rumah. Yang tepi ni kita panggil kaki 5 ataupun apron. Yang ni kita bagi secara percuma sahaja, iaitu free. 2 kaki keliling rumah. Nampak tak? Keliling rumah ni kita akan bagi simerendia lah ataupun kaki 5. Lebar 2 kaki. Lepas tu longkang konkrit kita pun bagi secara percuma juga keliling rumah. Kalau masa korang tengok ada tambahan sikit kan, daripada sini ke belakang, ke parit belakang tu adalah tambahan sikit lah daripada tuan rumah. Okey, kalau korang nak info lebih lanjut, boleh klik saja link dekat bawah tu. Admin kita dah pin. Terima kasih banyak admin. Okey, ni kuping. Kalau korang tanya
keliling tingkap ni warna hitam ni apa? Ini adalah kuping. Warna asal kuping ni sebenarnya putih. Kalau ikutkan mostly kita punya tuan rumah design dia minta yang ni warna putih, tapi tuan rumah Jalan Pipit 2 ni special sikit, dia request kuping ni warna hitam. Batuk pula. Okey, ni kuping keliling tingkap. Memang kita bagi semua tingkap, kita bagi kuping. Dan ini kuping keliling rumah. Yang ni ikut pada design. Kalau design tu memang ada, kita akan letak lah. Kalau macam tuan rumah request, boleh tak design saya ni tak ada kuping keliling rumah, tapi saya nak kuping keliling rumah juga, boleh je. Tak kira ada tambahan harga lah. Okey, jom kita pusing lagi. Okey, ini ada macam ada, ini adalah point aircon. Yang ni adalah tuan rumah punya tambahan lah. Kalau yang ni mungkin nanti bahagian kompresor luar akan pasang dekat sini lah. Okey, ini pula, kalau korang nampak ini tingkap saiz 2x1. Korang boleh teka tak ini tingkap apa? Tingkap bahagian mana? Kalau biasa saiz 2x1 ni, saya bagi tahu siap-siap lah. Ini adalah tingkap bahagian bilik air. So bilik air tingkap dia kecil sajalah, 2x1, sekadar untuk ada pengudaraan daripada bilik air. So tak adalah bilik air tu udara dia tertutup. Okey, ini adalah kalau korang tengok, yang ni warna ni request daripada tuan rumah lah. Dia nak warna hitam, dan dia punya groove line ni memang biasa kita tak warna putih. Tapi kalau tuan rumah nak warna lain pun boleh juga, tak ada masalah. Yang ni bukan papan manis tau. Yang ni kita buat groove line. Kalau tengok ni ada plaster kasar, dan ini adalah dia punya groove line lah. Dia macam ada saya tak tahu saya panggil apa, tapi kita panggil groove line. Dia akan ke dalam sikit. Yang plaster ni, lepas tu dia ada ke dalam. Ni bukan papan manis tau. Papan manis dia lain lagi. Kalau nak letak papan manis boleh juga. Kalau yang corak-corak kayu lah biasanya. Yang tu ada tambahannya. Tu kos dia lain lagi lah. Kalau macam groove line ni kita boleh bagi free. Groove line ni kita memang bagi free lah ikut pada design. Ya, terima kasih 62 mata memandang sepanjang berapa minit kita live ni. Okay, jom kita pusing lagi. Yang ni pun cantik juga. Dia macam ada 2 tingkap kan. 2 tingkap ni saiz 4x4. 4x4, dan tengah-tengah ni ada groove line. So memang macam di rumah ni tak nampak kosong lah. Dia macam cantik sangat. Dia sedap. Dengar tak? Saya cuba cabut mikrofon lah sebab saya pakai mikrofon. Dengar tak? Sekarang dah dengar ke? Ya, dengar. Okey, sekarang dah ada ke? Saya cabut mic. Hatiku buat pelanggan. Okey, dengar. Okey, dah ke? Alright. Okey, kita sambung. Yang ni adalah bahagian belakang. Yang ni tangki najis lah, ataupun kita panggil palung. Biasanya kita tak dekat bahagian belakang rumah atau kawasan sesuai. Kalau macam tapak ni, kita letak dekat bahagian belakang lah. Bateri habis kot mic tu. Ya, mungkin habis. Betul juga. Saya tak tahulah. Tapi macam ada je bateri dia on je. Saya tak pastilah. Tak apalah, kita cabut je mic ni. Lagipun saya dekat je dengan device. So tak jauh pun. So boleh dengar je. Okey, ni adalah bahagian belakang rumah. Okay, sekejap lagi kita pusing. Ni dia punya tingkap macam rendah je kan tingkap ni. Nanti kita tengok dalam, kita tengok kenapa tingkap dia rendah sangat. Okay, okay, baik. Baik, bos. Ini pun tingkap dia macam rendah sikit daripada tingkap biasa ni kan. Okay, sekejap lagi kita masuk dalam, kita review kenapa tingkap ni agak rendah daripada biasanya tingkap. Biasanya kita level tingkap daripada atas. Tapi yang ni kita level tingkap daripada bawah. Sekejap lagi kita tengok kenapa tingkap macam rendah. Ni macam betul ke? Ni macam lain. Macam tak biasa je tengok ni, macam lain daripada lain je. Tingkap. Ya, betul, tingkap lain. Ni tingkap ni biasanya level daripada atas. Level dengan tingkap. Patutnya kalau tengok bayang-bayang ni, nampak tak bayang-bayang bumbung ni? Kebetulan pula
Selari je bayang-bayang mumun dengan tingkat atas ni. Ni patutnya ni tingkat ni kat atas, tapi kenapa dekat bawah? Jadi kita masuk dalam, kita reveal. Okay, thank you 85 mata memandang. Okay, ni buat saya lagi semangat ni nak masuk dalam. Yang ni pun sama, ada point aircon dekat luar. Okay, yang ni kepada korang yang nak bina rumah, korang wajib ada benda ni tau. Yang ni adalah pipe luar rumah. Yang ni sangat menjadi satu keperluan. Sebab pipe ni biasanya ada dalam rumah saja. Kat luar kita tak bagilah. Yang ni hanya kalau tuan rumah ada request, kita akan letak lah. So yang ni adalah sangat penting. Kalau at least kena ada satu. Tak kisah yang dekat ada tiang macam ni ke, atau yang dekat dinding ke, wajib ada satu dekat luar rumah. Dekat depan ke, dekat belakang, dekat tepi kiri kanan, tak kisah. Janji ada satu dekat luar. Sebab kalau letak dekat dalam, nak tarik luar dah jadi macam panjang lah getah nak guna. So better ada satu pipe dekat luar. So macam kalau nak siram pokok ke dekat luar, kalau dekat luar pipe getah panjang tak apa, daripada ada pipe dekat dalam. Lagi kalau nak ambil daripada bilik air, dah jauh, berapa jauh nak bawa keluar. Betul tak? Betul tak korang? Okay, ni adalah bahagian luar. Kita dah pusing sampai ke depan balik. Tadi kita dah pusing daripada bahagian kiri ke depan balik. Kejap saya nak serahkan mic ni. Jadi kita masuk dalam. Okay, rumah ni saya bagi tahu keluasan dia. Mic ni dah tak tahulah habis bateri ke apa. Okey, rumah ni keluasan dia 1106. 1106 kaki persegi. Okey, 4 bilik, 2 bilik air, boleh dapat ruang tamu, ruang makan, dapat ruang family, dapat dry kitchen, dapat wet kitchen, dapat wash area, dapat 4 bilik, 2 bilik air. Okey, ini adalah plan dia. Ni adalah plan dia. Okey, siapa yang nak screenshot boleh screenshot sekarang. Saya bagi masa 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Okey, jom kita masuk dalam. Okey, korang nak masuk daripada tengah ke nak masuk daripada pintu utama? Sebab tengah ni special sikit tau. Sebab tengah ni ada folding door. Dia bukan sliding door biasa. Dia folding door. Kalau ikutkan asalnya sliding door, tapi tuan rumah dia request nak upgrade. Dia nak upgrade. Dia nak bagi rumah dia nampak lagi premium, nampak lagi wow. Dia upgrade kepada pintu folding door. Folding door dia warna putih ke tu? Lawannya, warna folding door ni warna putih. Warna putih korang. Kalau biasa tengok warna hitam, tapi kali ni tuan rumah pilih warna putih. Kita try tutup dulu. Dan kita tengok apa kejadian dia kalau kita tutup daripada luar. Sebab tadi korang tengok masuk dari manhole ceiling sis. Janganlah manhole daripada dalam. Kau nak aku masuk daripada mana? Kau nak masuk aku daripada mana? Kat mana ni? Ini dekat Jalan Pipit. Ini ada dekat Jalan Pipit, Teluk Paling Megarang, Kuala Langat, Selangor. Cik Tajudin. Okey, ini adalah folding door. Frame dia warna putih. Yang ni ada 4 daun. 4 daun. Betul lah 4 daun. 8x7. Okay. Folding door 8x7. 4 daun. Yang ini frame dia warna putih. Kalau biasa tengok folding door sebelum ni, kita buat warna hitam. Ataupun warna coklat macam tu. Tapi yang ni special dia. Yang ni warna putih. Yang ni tambahan boleh buat dengan kita. Sebab kita pun sekarang ada supply benda ni. So mana-mana kita punya klien yang request nak kelainan, tak nak macam sliding door biasa, boleh upgrade ke folding door dia. Harga dia mungkin dalam 4,000 ke 5,000 macam tu. Bergantung pada lebar, bergantung pada spek dia lah. Harganya, harga nanti saya biasanya untuk harga rumah, saya akan pusing dulu luar, saya akan pusing dalam, saya akan explain rumah ni macam mana, spek macam mana, kita tengok apa yang tuan rumah dapat dan baru saya akan reveal harga. Sebab kalau saya reveal harga pada awal-awal live, nanti korang dah nak tengok dah live saya ni, dah tahu harga, tapi korang tak tahu lagi harga ni dapat spek macam mana. Adakah spek harga biasa-biasa? Macam tu. Tersukan bersama Puan Eva. Teruskan bersama saya. Ni Eva ke? Ya, Cik Umar Syauqi, ni Eva. Saya Eva. Okey, jom kita masuk dalam. Korang nak masuk ikut pintu folding door yang ni ke? Korang nak masuk ikut pintu utama? Pintu di sebelah-sebelah je. Nak masuk ikut pintu besar boleh. Nak masuk pintu kecil pun boleh. Okey, Kelantan kata nak masuk ikut pintu kecil boleh. Pintu besar boleh. Boleh berlaku. Tapi kita masuk ikut pintu besar je lah. Okey, saya tanya, saya jawab. Macam tu. Boleh tak? Saya tanya, saya jawab. Sebab korang macam
Pintu utama. Tak apalah, saya dah masuk ke pintu dalam dah. Okey. So pintu, kalau ikut daripada pintu ni, pintu tengah ni, ini adalah kalau ikut plan asal dia sliding door. Kalau tengok S/D tu kan 8x7. Sebab pintu asal, agreement asal guna sliding door, tapi pertengahan pembinaan tuan rumah dia request untuk upgrade sliding door kepada folding door. So boleh je, sebab sliding door pun belum pasang, so bolehlah nak upgrade, tak ada masalah. Okey, lepas tu korang tengok dekat lantai, dekat sini tulis lantai si Miranda. Tapi dekat bawah ni, ni bukan si Miranda ni ni tiles. Jangan salah pula. Yang ni adalah tambahan daripada tuan rumah dekat bahagian folding door ni. Depan folding door, depan pintu utama, tuan rumah nak letak tiles. Sebab nak bagi macam, yelah ni kan pintu masuk. So tak naklah masuk-masuk macam si Miranda kosong je. Naklah ada dah cantik sikit kan. So adalah tiles corak-corak macam ni. So corak ni kita panggil macam corak honeycomb. Lepas tu tuan rumah dia buat macam frame lah. So nampak macam kemas, nampak cantik. Warna dia pun warna grey, warna monokrom lah. Monokrom ni warna apa? Warna monokrom ni daripada warna putih sampai warna hitam. Maksudnya warna-warna yang shade-shade macam putih, grey, hitam. Macam tu. Ni adalah monokrom. Dia adalah tas bahagian luar rumah. Bahagian ni adalah tambahannya daripada tuan rumah. Kalau nak buat boleh ada tambahan sikit. Okey, jom kita masuk dalam. Yang ini kita masuk ikut ruang tamu lah. Ini ruang tamu. Ini adalah living. Saiz dia 10x13. 10 kaki ke belakang, 13 kaki lebar. So ni adalah ruang tamu. Lebar 13 kaki, panjang ke belakang 10 kaki. Okey. Sekarang kita dekat living. Korang nak kita pergi dekat family area ke kita nak masuk dekat bilik-bilik dulu? Nak kita masuk ke dining ke? Okey, saya ulang Kita sekarang dekat living. Kita nak masuk dining family ke? Atau kita nak masuk bilik dulu? Kita bagi korang yang pilih. Ada 105 orang mata memandang. Saya nak bagi korang pilih lah. Nak pergi dining dulu atau nak pergi bilik-bilik dulu. Sebab tadi bahagian tepi sini macam tingkap dia rendah kan? Kita nak ikut korang lah, nak pilih yang mana? Ni saya ulang lah. Yang ini adalah ruang tamu. Lebar dia 13 kaki. Panjang ke belakang 10 kaki. Kalau ikutkan 13x10 ni tak adalah kecil sangat. Just nice untuk letak sofa, untuk letak TV. Kalau nak letak macam ada rak TV pun okey, tak ada masalah. Nak letak meja kecil coffee table pun boleh, tak ada masalah. Dia janji susunan pula. Dia pun tersasul tu. Janji susunan perabot tu sesuai dengan dia punya kedudukan ruang ni lah. Sebab bilik sebelah kanan, dining belah kiri. Nak masuk dapur. Ramai pilih bilik ni. Saya tak tengok pula. Bilik, dining, masuk bilik, teruskan ke bilik, dining. Okeylah, kita pergi bilik dulu. Jadi kita simpan yang lawa-lawa tu semua dekat belakang-belakang. Batuk pula. Kejap. Saya nak bagi review dulu. Okey. Dekat bilik ni, yang ni ada dua bilik, ada dua pintu. Belah kiri pintu bilik, belah kanan pun pintu bilik. Bilik master biasanya dekat bahagian depan, iaitu belah kiri. So, jom kita masuk bilik. Susunan pun boleh, ya. Kena wanten je. Betul. Okey, ini adalah bilik master. Okey, pintu bilik master. Jom kita tengok dulu. Macam tu view dia. Okey, bilik master ni saiz dia 11x12. Sebelum saya masuk dalam-dalam, saya nak tanya line saya okey ke tak? Sekejap lagi saya masuk dalam, line hilang. Saya baby apa-apa, korang semua tak dengar. Line saya okey tak? Yang ni adalah bilik master, saya ulang balik. Saiz dia 11x12. Yang ni belum termasuk bilik air. Okey, ada dua tingkap corner lah. Satu kat sini, satu kat sini. Line okey. Okey, terima kasih kepada yang komen. Line cun. Okey, saya boleh masuk dalam. Okey, ni ada tingkap penjuru. Daripada sini bilik ni. Okey, saya ada cadangan. Mungkin tilam tu boleh letak kat tengah-tengah ni ke kan? So bila letak tilam dekat tengah-tengah ni, sini boleh buat macam letak apa-apa partition kat tengah, macam apa?
flat panel ke tengah ni, buat design-design sikit sini. Tapi kat sini ada point plus. So mungkin tuan rumah nak letak tilam dekat tempat lain, saya tak tahulah. Tapi cadangan saya cantiknya sebab kiri kanan ni, kiri dengan kanan ni ada tingkap. So tengah-tengah letak katil pun dah cun, dah cantik dah. Tapi sebab ada plug kat sini, so mungkin saya rasa tuan rumah letak tilam dekat bahagian lain. Dalam bilik master pun ada kornis lah. Ya, lah. Bilik master ni pun ada kornis. Saya lupa nak cakap tadi, dekat living ada kornis tau. Biasanya kita bagi kornis ni dekat ruang tamu, ruang makan dengan family area saja. Tapi dekat rumah ni, bilik master pun ada kornis. Yang ni tambahan lah. Tuan rumah memang dia minta dekat saya nak letak kornis dekat bilik. So tak adalah nampak kosong sangat. Bilik pun just kena cantik lah juga. Sebab kadang kita selalu juga malam dekat bilik kan. Bilik ni saiz 11 kali 12, tak termasuk bilik air lagi. Okey. Yang ni 11 kali 12. So muat je kalau nak letak katil queen, letak almari atau nak letak meja kerja boleh juga. So tengok bilik air dia. Ini adalah pintu bilik air dia. Ini macam kat mana ni? Saya dah rasa macam feeling dekat Jepun makan sushi tepi pantai. Tepi gunung. Kita dah ada view dah. Ni macam dekat Japan. I like this design, you know. Pintu bilik warna apa? Dia macam warna cream sikit. Dia bukan warna putih, dia warna cream. Dia tak warna putih sebab beza tau. Ni warna putih. Yang ni warna cream sikit. Dia bukan warna putih, dia macam warna cream sikit. Pintu bilik. Ya, macam feeling kat Jepun lah. Macam tengah baring ni kan, dekat tilam ni tengok pintu bilik air pun dah cukup healing dah. Macam tu, boleh tak? Kau ikut. Betul, okey. Ni adalah bilik air dia. Nampak dah muka saya kat situ. Ni adalah bilik air saiz 4x7. Korang jangan ingat bilik air saiz 4x7 tak muat nak letak sinki tau. Boleh nak letak sinki saiz 4x7 dengan syarat pintu kena pintu bifold. Okey, pintu kena pintu bifold. Bifold ni tak termasuk standard spec tau. Bifold ni adalah tambahan daripada tuan rumah. So untuk biasa pintu standard spec kita pakai pintu PVC yang 1 daun. Tapi tuan rumah ni dia nak upgrade pintu yang bifold, so boleh letak sinki. Sebab kalau pintu lebar pula. Kalau bilik air lebar 4 kaki, ini saiz 4x7 tau bilik air ni. Kalau pintu pakai pintu yang 1 daun, memang berlanggar lah dengan sinki ni. Tak payah cakap apa, orang akan berlanggar. So bila pakai pintu bifold ni, dia tak adalah berlanggar dengan sinki bilik air tu. Okey. Yang ni tambahan daripada tuan rumah pintu bifold bilik air. Kelebihan pintu bifold boleh mencematkan ruang dan lebih cantik. Ya, sangat-sangat benar, 100% betul. Saya bagi 10 markah dekat bini impian. Macam tu, boleh tak? Okey, yang ni pun tambahan daripada tuan rumah. Okey, yang ni ada sinki, ada kabinet. Lepas tu ada rak, ada cermin juga. So macam masuk-masuk, boleh macam cuci muka kat sini, nak gosok-gosok gigi kat sini. Ada cermin. Sebelah dia ada mangkuk tandas. Dan sini boleh letak shower. Sini shower. Dan bilik air ni, bahagian sini saja tuan rumah request untuk letak full tiles. Yang sini ke depan tak ada. Ini specialnya bilik air. Tuan rumah request bahagian sini saja. Sini 4 kaki, sini 2 kaki nak letak full tiles. So saya rasa kalau mungkin macam letak shower kat sini, so tak adalah air terpercik pun, tak adalah kena sangat ada cat-cat. Kalau nak bersihkan sangat senang lah sebab ada tiles kat kiri kanan belakang bilik air ni. Pakai pintu krek boleh kan? Boleh, pintu yang lipat banyak tu pun boleh. Tapi cumanya kalau pintu yang lipat banyak tu, risiko dia cepat sikit rosak lah. Dalam masa setahun tu dah kena tukar dah. So kalau pakai pintu bifold ni, InsyaAllah dia boleh bertahan lebih lama daripada pintu PVC yang 1 daun tu, atau pintu yang lipat banyak-banyak tu. Tingginya siling dia berapa tinggi ketinggian dia? Saya rasa yang ni 10 kaki ni. Ini 10 kaki sebab sini 7 8, 9, 10, boleh sampai 11. Kau tinggi ya. Bilik air tinggi. Bilik air dia tinggi. Ni memang sejuk lah. Kalau mandi malam-malam ni memang sejuk sebab siling dia tinggi. Yang ni tingkap bilik air saiz 2x1. Yang ni corak honeycomb ni tuan rumah boleh pilih sendiri tau. Bukan kita yang bagi. Tuan rumah pilih sendiri. Dia nak corak honeycomb ni warna hitam putih. Pintu bilik air tu boleh kunci luar tak?
Luar tak boleh kunci. Kunci daripada dalam. Dia tak boleh kunci. Ke boleh kunci? Dia cuma boleh tutup rapat macam ni je lah. Dia boleh tutup rapat je. Saya dah terlepas komen ke? Tas sampai atas ni extra charge atau termasuk package. Tas yang sampai atas tu tak termasuk package. Yang ni tambahan tuan rumah. So nak full tas sama ada bahagian sini saja atau satu bilik air ni penuh full tas, yang tu tambahan. Tak termasuk standard spare. Biasanya Bina Impian bagi sinki biasa ke? Untuk bilik air kita tak bagi sinki. Yang ni tuan rumah yang tambah sendiri. Kalau tuan rumah nak letak sinki boleh bagi tahu awal lah, so kita boleh sediakan pipe. Kalau semua dah siap, tiba-tiba tuan rumah baru nak cakap nak pasang sinki, so kena hacking balik, kena ada kos tambahan lain lah selain pada pipe sinki dan sinki. Untuk standard spec kita bagi mangkuk tandas, bidet. Ini bidet, ini shower. Yang ni kepala shower belum ada lagi lah, belum pasang. Ada tapi belum pasang. Jangan cakap tak ada. Ada tapi belum pasang. Lepas tu tingkap. Tinggi tas bilik air ni tinggi standard 1, 2, 3, 4, 5 kaki. So standard kalau ikutkan sampai sini sajalah. Tapi yang 5 ke atas ni tambahan tuan rumah. Okey. Biasanya saiz dan tinggi bilik air berapa ya? Saiz standard dalam 4x7 dah okey. 5x6 dah selesa. 5x7 lebih selesa. 5x8 extra selesa. Macam tu. Boleh tak? Sebab ni saiz 4x7 dia just nice untuk orang untuk masuk. Tak ada masalah lah. Yang penting susunan dia sinki, mangkuk tandas, shower. Kalau susunan macam ni okey lah. Pintu pun menghadap sini kan. So tak ada masalah. Kalau nak buat bilik air 4x7. Yang penting susunan aksesori dalam tandas ni, fitting dalam tandas ni sesuai dengan dia punya saiz tandas dengan pintu bilik air. Kalau 4x7 nak ada sinki, nak ada mangkuk tandas, nak ada shower macam ni, tapi pakai pintu yang 1 daun besar tu, memang tak ada chance lah. Memang kena pakai pintu bifold, ataupun nak jimat kos kena pakai pintu yang lipat banyak tu. Cuma kalau pintu lipat banyak tu tak lama sangat lah. Means tuan rumah just inform nak pasang dan Bina Impian pasangkan dan siapkan pipe etc. Ya betul. Tuan rumah boleh bagi tahu nak pasang apa kat bilik. Contoh nak pasang sinki kabinet ni, boleh bagi tahu, kita akan susun kedudukan dia cantik-cantik lah. Sebab kalau kerja-kerja piping ni adalah kerja-kerja awal sebelum kita ground slab ni lah, sebelum kita ground beam. So pipe-pipe ni dah kena tersedia awal. So kalau macam contoh tandas ni asalnya kat belakang tapi dah ground beam nak pindah kat depan, memang ada kos lain. Kita nak kena hacking, nak kena pindah semua, memang jadi kos lain lah. Termasuk cermin ke? Cermin ni biasanya kalau dekat kedai dia akan datang one set macam ni. Biasa dekat kedai dia akan datang one set macam ni. Segi kabinet ada macam para ni dengan cermin. Dia akan datang biasanya one set macam ni. So just beli one set terus pasang macam tu. Ada lagi ke? Saya terlepas komen, saya scroll atas kejap. Okay, saya dah komen semua saya dah baca, saya dah jawab. Okay. Let's go to the next room. Tapi room ni kunci. Saya rasa mungkin tuan rumah simpan barang-barang berharga dekat dalam bilik ni, so kita tak boleh masuk. Bilik ni berkunci. Saiz dia 9x11. So bilik kedua ni kita tak boleh masuk lah sebab berkunci. Yang ni pintu bilik. Pintu bilik ni pintu kayu. Ni bukan kayu solid tau. Yang ni plywood. Macam tu kita buat ASMR. Yang ni bukan pintu kayu solid. Yang ni pintu plywood tapi dia bercorak macam pintu kayu solid. Okey, yang ni ada je. Tambahan pun tak banyak. Tak sampai RM100 pun nak tambah untuk pintu kayu plywood ni. Nak dapat cantik sikit. Sebab yang biasa kalau pintu bilik, pintu flash door yang kosong saja tau. Tak ada corak-corak macam ni. Kalau 10x10 toilet besar sangat. Memang bukan besar sangat, memang sangat-sangat besar. Macam tu. Kalau bilik air saiz 10x10 boleh tak bathtub, boleh tak jacuzzi, boleh tak shower box, boleh tak TV, boleh tak meja makeup, boleh hair dryer kat situ, semua benda boleh dalam bilik tu. Minum air dulu kesiannya. Kejap lagi saya minum. Saya nak bagi korang semua puas hati dulu baru saya pergi minum air. Boleh tak? Berapa K kalau macam ni dek? Putih moy atih. Nanti lepas saya review keseluruhan rumah ni baru saya bagi tahu harga. Boleh?
banyak tambahan. Spek bilik impian bagi dalam package macam mana ya? Puan Nana ataupun Cik Nana boleh tak WhatsApp nombor tekan link dekat bawah ni. Nanti kita bagi standard spek kita macam mana, sebab rumah ni, tuan rumah ada banyak juga tambahan. So harga dia mungkin dah tak samalah dengan harga standard spek. So harga dia tambahan sikit. Kalau Puan Nana nak tengok spek yang standard macam mana, boleh klik dekat link. Okay? Okey, ni adalah bilik nombor 3. Bilik nombor 3 ni saiz dia besar sikit daripada bilik 2. Bilik 2 tadi 9x11, yang ni bilik 10x11. Kalau standard macam bilik 10x10, yang ni besar sikit 10x11, siap tingkap 4x4. Kalau yang ni bilik standard tak ada cornice lah, yang ni standard spek saja. Okey, untuk harga binaan tak termasuk kipas dengan lampu tau. Yang ni kipas dengan lampu tuan rumah yang akan beli sendiri dan tiada upah pemasangan. Kalau macam tuan rumah nak minta bilik impian pasang, akan ada upah lah. So harga rumah ni tak termasuk aksesori lampu kipas, tak termasuk upah pemasangan lampu kipas, tak termasuk meter api, tak termasuk meter air, tak termasuk tambak tanah. Kalau nak tahu detail lebih lanjut tentang harga rumah ni sahaja, boleh klik dekat link. Dekat mana ni? Dekat Jalan Pipit. Nak tengok dapur? Ya, Encik Am Muhammad. Kejap lagi kita akan review dapur. Okey, ni adalah bahagian tingkap dia. Ni bahagian tepi rumah lah. Okey, saiz bilik ni 10x11. Okey, bilik impian tak ada buat package dengan kitchen cabinet ke? Boleh roger dulu. Boleh roger, boleh WhatsApp. Kalau ada itu jackpot. Kalau ada jackpot. Okey, ini adalah bilik 10x11. So muat saja kalau nak letak tilam queen, nak letak almari, letak meja study yang kecil pun boleh muat. Okey, ini adalah bilik 10x11. Okey, ini adalah, okey, kejap saya tengok plan balik. Tadi kita dah pergi bilik master, dah pergi bilik air, bilik 2 ni berkunci tadi sebab mungkin tuan rumah letak barang-barang dia kat sini. Bilik 3 ini. So sekarang kita dekat bilik air 2, bath tu saiz 5x6. Yang ini pun tak silap saya, ya, tuan rumah buat tambahan tas sama macam bilik master tadi. Bilik impian boleh sorok skirting tas tu tak nak jadi jamban cicak. Tak nak ni ke? Tak nak tas? Boleh request. Boleh je cakap dekat bilik impian. Nanti kalau tak nak, kita tak buat lah. Kalau macam tuan rumah ada request macam tu, boleh je bagi tahu. Saya tak nak macam ni, saya nak macam ni, saya tak nak macam ni, saya nak macam ni. Boleh. Tapi kalau macam benda tu akan ada kos tambahan, kita akan bagi tahu lah. Yang ni kena buat kerja ekstra, so akan kos tambahan. Kalau ada penolakan, kita akan buat penolakan macam tu. Okey. Tas rumah tu berapa pilihan colour? Hatiku buat pelangi. Tas ni pilihan color, pilihan corak, nak corak macam mana, nak yang bentuk honeycomb macam ni, nak bentuk macam apa, subway ke, macam bentuk bata-bata tu, lantai ni tak nak warna macam ni, boleh, semua boleh. Sebab corak, warna, design kita tak sediakan. Kita akan minta tuan rumah pergi dekat kita punya supplier, tengok design mana yang ada, tuan rumah boleh pilih berdasarkan harga spek kita. Kalau macam harga tas tu biasa sekeping 2x2, contohlah harga RM10.5 kan. Tapi tuan rumah pilih harga yang lebih daripada RM10.5, contohlah harga yang RM12 ke, so tambahan sekeping tu akan jadi kos tambahan lah. Sama juga kalau contoh kita punya spek harga RM10.5, tapi tuan rumah pilih yang harga RM9 atau RM8, kita tak ada buat penolakan. Sebab kalau contoh harga tas tu lebih murah daripada spek kita, boleh jadi spek tu, tas tu grade dia lebih rendah daripada grade kita. So bila grade dia lebih rendah, cara nak pasang dia lebih susah, lebih sulit, lebih rumit. So akan ada kerja tambahan. So kita galakkan untuk tuan rumah pilih harga ikut spek yang kita bagi. Macam tu. Lebih tak apa, jangan kurang. Saya dah WhatsApp pegawai bina impian, saya nak buat si ceding. Boleh, nanti kita punya pegawai akan guide lebih lanjut untuk pembinaan rumah dekat si ceding Puan Hani tu ya. Kita akan bagi the best service untuk Puan Hani. Okey, ini adalah yang ni saiz bilik air tadi 5x6. Yang ni pun ada singgih kabinet. Saya cakap lah, biasanya singgih kabinet ni datang dengan para dengan cermin ni satu set tau. So kalau korang beli, memang akan dapat satu set macam ni. Mostly kebanyakannya akan datang satu set warna hitam atau warna putih. Kalau tak silap saya, warna dia macam tu. So ni tas pula. Ni sinki kabinet, tambahan daripada tuan rumah. Yang ni kita tak sediakan lah. Yang ni tuan rumah yang beli sendiri dan kita boleh tolong pasangkan dengan upah pasang. Yang ni
Yang ni mangkuk jamban duduk. Okey, bahagian sana shower, mungkin tak silap saya tu water heater. Point water heater dan ada tingkap saiz 2x1. Tas cantik kemas ya. Bila tas macam ni, bila ada sambungan tu, dia nampak macam so bila dia punya sambungan tu warna putih sama dengan warna tanah tas tu, nampak macam cantik je lah, bersambung je macam tu. So bila corak tas bilik air ni dia tak serabut sangat, so nampak kemas dah, nampak nice je. Masuk bilik air pun tenang je. Duduk bilik air boleh sampai sejam 2 jam pun boleh, macam tu. Tapi jangan lama-lama duduk bilik air, risau. Risau apa? Tangan jagi jadi berkedut macam macam orang tua lah. Saya macam tu, kalau saya duduk bilik air lama-lama, saya duduk mandi lama-lama, duduk bilik air lama-lama, tangan saya jadi berkedut. Memang macam tu. Tapi saya macam walaupun sekejap pun dah berkedut, apatah lagi kalau duduk bilik air 1 jam. Macam tu. Memang tangan saya akan berkedut. Siapa kat sini sama macam saya? Kalau duduk bilik air lama-lama, mandi macam mandi sungai ke, mandi kolam ke, mandi laut, automatik tangan aku berkedut banyak lah. Boleh buatkan Negeri Sembilan ke? Boleh. Boleh. Negeri Sembilan kita cover. Kita cover Negeri Sangor, Negeri Sembilan, Alor Gajah Melaka, Perak kita cover dekat Tanjung Malim, Bagan Datuk, Teluk Intan. Groot sis, Groot. Ya, Groot. Sambungan dia Groot. Saya nak bagi orang faham. Saya cakap Groot nanti apa Groot ni? Ini yang dalam cerita apa? Yang cerita roket tu ke roket? Ada roket, ada I am Groot tu. Jadi orang tak faham. Saya pakai cakap sambungan lah. Kalau bahasa kontraktor panggil Groot. Sambungan-sambungan ni. Tenang ribut jiwa. Ya, tenang ribut jiwa. Jangan ribut kepala. Nanti sakit kepala. Nanti kena makan ubat anti-depression pula. Macam tu. Kita tak nak makan ubat anti-depression. Kita kalau boleh elakkan daripada makan ubat anti-depression lah. Kalau faham. YTJT. Macam tu. Okey, ni adalah bilik 4. Saiz 10x10. Yang ni kalau saya standard. Ni bilik ni saiz standard lah 10x10. I am Groot. Ya, I am Groot. Jadi risau jadi I am Groot pula. Okey, ni bilik 4. Saiz 10x10. Saiz standard. Ini boleh buat masuk tilam saiz queen, boleh letak almari saiz standard, ataupun nak letak meja solid pun boleh juga. Ni kalau bilik perempuan ke, sebab bilik air ni sangat dekat dengan bilik air. So keluar bilik masuk bilik air, keluar bilik masuk bilik air. Kalau tamu datang daripada ruang tamu ke, daripada sana ke pun tak jauh sangat nak pergi bilik air. Tak payah pergi dekat dapur nak pergi bilik air. Bilik air kat tengah-tengah ni, so senang. Masuk ruang lain, nanti ada komen borak pasal bilik air penuh ni. Okey, saya pergi tempat lain. Okey lah, kita punya admin dah bising dah. Kita lagi borak kat bilik air ni, minit dia marah. Okey, kita pergi dekat bahagian. Okey, kita dah settle dekat bahagian kiri rumah. Kita dah pergi bilik master, bilik air 1, bilik 2, bilik 3. Bilik 2 tadi kunci. Bilik air kita dah terangkan. Bilik 4 kita dah masuk. Living dah pergi. Okey, sekarang kita nak pergi dekat dining dengan family. So, ini adalah ruang dining dan family. Okey, dining dan family ni luas dia adalah 12 kali 20. Yang ni 12 kali 20. Tak termasuk dapur lah. So daripada sini, saya sini 12 kaki, ke sana 20 kaki. 20 kali 12. Tak termasuk dapur tau. 20 kali 12 ni tak termasuk dapur lagi. Salam sis, berapa bajet rumah ni? Waalaikumsalam. Harga rumah ni saya explain dekat hujung video, hujung live ni sebab saya nak explain dulu rumah ni spek dia macam mana, baru saya bagi tahu harga. Sebab kalau saya bagi tahu harga, korang tak dapat tahu spek rumah ni macam mana, dapat macam mana. Okey? Waterproofing siap-siap ke? And spray anak-anak. Kalau nak spray anak-anak, yang tu tuan rumah kita tak sediakan. Kalau nak spray anak-anak, tuan rumah boleh sediakan dia punya racun tu, sprayer dia. Tim kita boleh tolong spraykan lah dekat tanah untuk spray anak-anak. Boleh tunjuk plan lantai tak? Nak screenshot? Boleh. Okay, sekarang kita dekat sini. Sekarang kita dekat dining ni. Okay, ni adalah full plan dia. Rumah 36 kali 38, 1106 kaki persegi. Kepada yang baru masuk, ini adalah plan lantai dia. Okey, saya bagi masa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berapa luas? Rumah luas ni 1106 kaki persegi. Macam tengok dekat plan lantai tadi lah. Okey, ini adalah ruang family dan dining. Ni pun ada corner tingkap penjuru juga. Okey, untuk tingkap penjuru ni, dia tak boleh buka tau, dia fix. Sebab dia dekat penjuru. Biasanya dekat penjuru ni, kita akan letak tiang. Okey, untuk binaan biasa. Kalau tak ada tingkap, kita akan ada tiang untuk structure lah. Tapi disebabkan ada tingkap penjuru ni, tiang dah akan lari sebelah kiri satu,
sebelah kanan satu. So kalau design tu tak ada tingkap penjuru tapi korang nak ada tingkap penjuru, akan ada kos tambahan lah. Tambahan untuk tingkap. Memanglah kata kalau macam tu jimatlah butter kalau tak ada tingkap. Memanglah kalau ada tingkap jimatlah butter, memanglah jimat butter. Butter tu satu keping, satu ketul tu baru berapa sen. Tapi tingkap ni sekaki dah berapa? Kenalah kontrak macam tu, tak boleh banyak budget jimat butter. Tapi kos tingkap ni lebih mahal daripada kos butter. Lepas tu kerja dia tingkap tiang ni daripada satu kita kena bahagikan kepada dua, kiri satu kanan satu. Okey, tingkap ni saiz 2x5 tau. 2 kaki ke sini, 2 kaki ke kanan, 5 kaki tinggi ke atas. Macam tu. Ni ada tingkap penjuru satu, dekat tengah ni ada tingkap saiz 4x5. Okey, tingkap ni dia buka dia dua-dua ni satu selari lah. Tapi kalau korang nak kiri kanan buka tengah macam tu, faham tak? Macam ni buka sini, yang ni buka sini. Boleh juga. Itu terpulang pada tuan rumah lah. Kalau nak request macam tu, mungkin tak siap saya. Kalau tuan rumah nak macam ni, kita boleh buat. Kalau tuan rumah nak buka tingkap tengah macam tu pun boleh je, tak ada masalah. Okey, dekat sini ada point aircon. Yang ni pun tambahan juga. Okey, ni adalah pintu utama dia. Pintu utama dia 1 daun saja. Biasanya kita bagi 1,5 daun. Tapi tuan rumah request nak 1 daun saja. Sebab kalau tengok ruang depan tadi tak ada jarak dalam 5 kaki je kalau kat sini. 5 kaki ni, korang faham tak? Saya tunjuk Saya akan tunjuk, nanti korang tak faham. Jatuh. Ada ni. Okey, sini ke sini adalah ruang ni tau. Ruang untuk pintu ni. Jadi sini ke sini 5 kaki. Kalau 5 kaki ni nak letak pintu 1,5 kaki memang tak muat. Sebab pintu 1,5 kaki je dah 5 kaki. Tapi ruang sini 5 kaki ngam-ngam. 5 kaki tu belum kita letak frame lagi. Macam tu. So kalau untuk ruang 5 kaki boleh muat untuk pintu 1 daun saja yang lebar dia 3 kaki. So kalau macam ada tanya kenapa pintu utama dia 1 daun je, kenapa tak 1,5 daun? Bukan biasanya 1,5 daun ke? Ya, memang 1,5 daun. Tapi ruang tak mengizini. Tak mengizinkan. Ruang untuk pintu ni tak mengizinkan. So letak 1 daun saja pun dah cukup. Sebab kat sini tengah ni dah ada sliding door yang 8 kaki. So kalau macam nak masuk barang-barang besar boleh masuk ikut sliding door. Folding door. Dah tukar jadi folding door. So kalau macam nak masuk pintu second macam ni, kalau malas nak buka folding door boleh masuk pintu sini. Kalau nak masuk barang-barang besar boleh masuk ikut pintu besar, pintu folding door. Saya cakap 1,5 kaki ke? 1,5 daun sis, bukan 1,5 kaki. Saya cakap 1,5 kaki ke? 1,5 daun lah. Okey, ni pintu 1,5 daun, pintu utama. Yang ni bercorak. Biasanya pintu 1 daun atau 1,5 daun pintu utama kita akan bagi corak yang 8 petak. Tapi yang ni tuan rumah request untuk yang corak lain lah. Yang ni adalah corak lain, tambahan sikit, tak banyak pun. Okey, yang ni kalau ikutkan daripada family area dengan dining dengan dapur kering ni, dia macam open concept saja tau. Dia tak ada dinding dekat wet kitchen atas tu. Di mana tempat tu bos? Ni dekat Jalan Pipit. Okey, kalau daripada family ke dry kitchen adalah saya kira dulu 28 kaki. So daripada dinding sini sampai dinding sana tu adalah 28 kaki. So luas ni 28 kali 12. Dry kitchen ni kecil sikit. Dry kitchen ni ni tingkap dia. Ni tingkap 4 kali 4. Lepas tu ni tingkap kecil yang kita tengok daripada luar tadi tu. Ni tingkap 4 kali 2. Saya rasa mungkin tuan rumah dia nak letak macam kitchen cabinet kot kat sini. Kitchen cabinet yang pakai marble ke kan. Sebab tingkap ni kat bawah. So taklah tinggi sangat nak buka kan. Yang ni jenis awning. Yang ni tingkap ni awning. Dia buka dia tak sama macam tingkap ni. Yang ni kita panggil tingkap casement. Kalau tingkap casement dia macam ni. Tingkap casement dia punya engsel dia dekat belah tepi. Engsel bahasa Melayu. Kalau tingkap casement dia buka ke tepi. Macam ni tingkap casement. Ni tingkap casement. Kalau yang ni kita panggil tingkap awning. Awning tudung. Awning. Ni lah tingkap dia. Tingkap awning. Yang ni saiz 4x2. Boleh request. Nak casement ke nak awning? Biasanya yang macam ni lah. Yang 4x2 ni boleh letak jenis awning macam tingkap bilik air. Kalau macam tingkap 4x5, ni biasanya kita akan buat casement. Mostly kita akan buat casement. Tingkap semua termasuk dalam spek? Ya, dah termasuk. Tingkap dah termasuk. Kalau tingkap standard pack macam ni lah. Frame aluminium. Lepas tu tingkap ni tinted tau. Tingkap ni tinted. Tingkap gelap.
Okey. Ini adalah ruang dapur kering. Ruang dapur kering ni adalah 8 kali 10. So daripada sini ke sini 10 kaki, sini ke sana dinding tu 8 kaki. Okey, jom kita pergi dekat dapur basah. Jom kita pergi dapur basah dekat belakang ni. Okey, pintu. Belakang ni tuan rumah pakai pintu safety door. Pintu belakang ni tuan rumah pakai pintu safety door 1 daun. So harga safety door ni dalam harga 1,500 macam tu. Yang ni tambahan lah, tak termasuk standard spec. Kalau standard spec, pintu belakang pintu kayu solid yang 8 petak. Yang ni tuan rumah dah upgrade kepada pintu safety door nak bagi lebih selamat, lebih keselamatan. Jadi sebab kawasan ni macam masih macam masih kosong lagi lah kiri kanan, kalau korang tengok masih kosong, belakang ni pun masih kosong. So tak ada apa-apa berlaku, keselamatan perlu diutamakan lah. Tuan rumah dia mementingkan keutamaan. Pintu belakang pun ditukar kepada safety door 1 daun. Okey, ini adalah dia punya dapur basah. Comel je dapur basah dia. Nampak tak? Saya kena jauh sikit lah. Yang ni adalah dapur basah dia, saiz 5x6. Comel je saiz 5x6. Ni adalah dapur basah dia, saiz 5x6. So, yang ni tingkap dia. Tingkap dia 4x2 je. Daripada sinki ni, dia naik sikit. Lepas tu baru tingkap. Macam tu. Biasanya sinki dekat dapur saya 4x3, tapi kali ni dia buat 4x2 je. Sebab tak nak besar-besar. Mungkin sebab kalau besar-besar pun buat apa, baik buat kecil je kan. Kalau lebih besar, lebih banyak lah kos untuk buat grillnya. Kita kena fikir macam tu. Lebih banyak tingkap, lebih besar tingkap, lebih banyak kos kena keluar untuk buat grill. Kalau nak buat grill. Kalau biasanya kalau kawasan macam ni memang kena buat grill lah. Memang kena buat grill. So kalau tingkap lagi besar, kena buat grill lagi banyak, harga grill pun lagi tinggi. Untuk grill kita tak buat, yang tu tuan rumah kena cari supply sendiri. Yang tu kita tak sediakan. 5x6 boleh belaga punggung. Kalau seorang masak, seorang cuci, memang akan belaga punggung lah. Ni contoh saya kat sini. Saya masak ni. Saya masak kat sini, seorang lagi ada ruang kat situ. Mungkin akan belaga punggung sikit. Kalau orang tu dua-dua badan besar, memang akan belaga punggung. Kalau dua-dua kecil, mungkin boleh selamat. Kalau seorang besar, seorang kecil masih boleh selamat. Macam itulah. Pas ni nanti nak pasang kabinet atas tingkap tu kot. Ya betul. Betul juga. Mungkin bahagian atas ni nak pasang kabinet. So ni yang tadi macam bilik air, yang kita panggil corak honeycomb. Kalau yang ni kita panggil fish scale, sisik ikan. Bahasa Melayu sisik ikan, bahasa Inggeris fish scale. Yang ni pun tuan rumah pilih sendiri design dia. Dia sangat-sangat minimalis, sangat simple, monokrom, warna hitam putih juga. Dan nampak just nice je. Nampak macam tak serabut sangat tau dapur ni. Walaupun kecil, tapi dia nampak luas. Betul tak? Walaupun kecil saiz 5x6 ni, tapi nampak besar kan? Sebab dia guna warna putih. Sebab sifat warna putih ni menampakkan ruang tu lebih besar. Kalau letak, contohlah, kalau tabletop ni buat warna hitam, backsplash ni pun warna hitam, dia nampak lagi sempit tau ruang tu. Sebab warna dia gelap. So bila buat warna putih ni, nampak ruang tu lebih luas. Dan macam tak dapat sempit pun. Padahal ni 5x6 ni besar bilik air je. 5x6 besar bilik air tau. Tapi tak macam besar bilik air pun. Macam nampak lagi besar daripada bilik air. Sebab bilik air tu tertutup. Tapi 5x6 dapur basah ni, dia terbuka. So tak nampak sempit. Plus warna tas yang tuan rumah pilih ni dan warna cat adalah warna putih. So tak nampak sempit. Memang tak rasa macam sempit pun. Saya macam, ni saiz 5x6 ke? Besar juga sebenarnya kalau nak buat dapur basah 5x6. Just nice lah kalau nak masak. Kalau nak buat dapur basah ni setakat untuk masak, untuk basuh-basuh kuali ke, untuk basuh persediaan untuk masak. Just nice. Okay je, tak ada masalah. Okay. Saya dah terlepas komen ke? Okay, ini adalah dapur basah. Okay, untuk sinki ni, tuan rumah tambah jugalah. Banyak sebenarnya tambahan tuan rumah ni. Tuan rumah dia beli sendiri. Tak siap saya beli sendiri ataupun dia request untuk pasang sinki yang besar ni. Dia kalau ikutkan, kita bagi sinki 2 lubang. Tapi tuan rumah dia pilih untuk 1 lubang tapi yang besar. Saya suka. Saya suka sinki air, sinki dapur macam ni. Sebab dia walaupun 1 lubang tapi dia besar. Dia nice je. Ini belum ada, sebab belum sambung lagi. Ni dia punya pipe dia. Masih belum sambung lagi lah. Sebab kita belum nak serah kunci. So ada part-part yang belum selesai lagi lah. Ni adalah sinki. Dan ni dia boleh tarik.
So kalau nak cuci, kalau pakai sinki dengan pipe macam ni boleh basuh macam tu, pusing. Lepas tu ni tak ada. Biasanya dia ada macam ada something tau, sini boleh letak. Beli sendiri kot. Ni sinki dan mak-mak yang viral tu ada tempat cuci cawan sekali. Ya ke ada tempat cuci cawan? Oh yelah, ni tempat cuci cawan macam ni. Macam tu. Cawan kan? Bayangkan ni cawan korang yang dah basuh tu kan. Dah basuh pula. Yang dah pakai, lepas tu kotor. Macam macam tu. Kita buat bunyi ASMR je. Macam tu. Kalau macam kalau guna air putih, kalau minum air putih je, bolehlah sekali bilas dia punya bibir-bibir cawan tu. Lepas tu dalam cawan tu boleh macam ni. Macam tu je. Saya suka buat ASMR. Ni yang viral tu kot. Ni ada corak pula. Ni ada tempat untuk apa ni? Tempat untuk basuh cawan. Ini macam ni. Saya tak nak main banyak-banyak, takut apa-apa terjadi, saya tak bertanggungjawab, okey. Ketinggian tabletop dan luas lubang sinki tu boleh custom. Ketinggian tabletop boleh. Kalau macam Puan Nana Pizza tu, atau macam saya sendiri orang yang macam tak berapa nak tinggi, boleh je nak request macam tinggi ni. Tinggi just nice je. Kalau biasanya dalam 30 hingga 36 inci daripada lantai. Tapi kalau nak rendah lagi, atau contoh tuan rumah tu ada macam ada dinding kosong kan, contoh ada dinding kosong, keselesaan tinggi tabletop tu tak berapa, boleh bagi tahu kita, kita akan adjust tabletop tu ikut kesesuaian ketinggian tuan rumah. Boleh, tak ada masalah. Faham time plan atau lukis kena fikir dan ukur siap-siap yang mana owner selesa. Betul. Sebab kalau untuk pembinaan, sepanjang pembinaan tu kalau contoh tak sempat nak fikir lagi atau tak sempat buat keputusan, boleh je fikir semasa pembinaan tu sedang berjalan. Tapi jangan lama sangat lah. Sebab takut benda dah jadi baru nak bagi tahu. So tak dapat. So terlepaslah benda tu. Tinggi tabletop biasanya 30 hingga 34 inci. So kalau macam ada dinding kosong ni, boleh ukurlah 30 inci tinggi mana sampai 34 inci. So boleh ikut kesesuaian lah. Contoh saya biasa mungkin kalau saya mungkin 30 inci, 31 inci dah cukup. Kalau macam orang-orang yang lebih tinggi pada saya mungkin 34 inci, 33 inci. Standard macam tu. Kalau yang ni, yang lubang ni, saya lupa dah cakap. Lubang ni bukan lubang kosong saja tau. Ini untuk dapur tanam. Yang ni dapur tanam. Dapur tanam, dapur yang tanam, dapur tanam. Atau bahasa Inggeris dia built-in kitchen hob. Betul ke saya cakap? Dapur tanam, kena buat macam ni lah. Yang ni pun boleh juga. Boleh bagi tahu tim bini impian, saya nak pasang dapur tanam. Boleh tak tolong sediakan? Boleh, dengan syarat tuan rumah kena bagi dekat kita dia punya saiz dapur tanam tu berapa. Kalau contoh ni saiz dapur tanam dia, contohlah berapa kali berapa, dalam mm ke, dalam cm ke, dalam inci ke, boleh bagi tahu untuk kita sediakan ruang. Sebab kita tak nak lah. Contohlah kalau kita dah sediakan ruang yang, sebab lain jedama, lain dapur tanam, lain jenis, lain saiz dia. So kita tak standardkan saiz dapur tanam tu berapa. So tuan rumah tu dah kena siap-siap survey dia nak pakai dapur tanam yang jenis macam mana, yang brand apa, dan diorang akan kena tengok saiz dapur tanam tu berapa, baru kita akan sediakan. Sebab dapur tanam ni saiz dia tak standard tau. Tak standard tu maksudnya dia tak tetap. Ada yang besar, ada yang kecil. So tuan rumah kena survey sendiri, kena cari dan kena tentukan waktu kerja-kerja plastering dah buat tu ataupun tengah buat, dah kena bagi tahu dah saiz dapur tanam tu berapa untuk kita sediakan ruang ni. Okey? Lain model, lain brand, lain saiz dia, betul. Ataupun kalau macam contoh tuan rumah dah ada, dah beli kan, boleh je hantar dekat site untuk kita letakkan, untuk kita ukur terletak dekat dapur tanam bahagian dapur ni lah. Okey, ni adalah bahagian dapur basah, simple saja. Okey, kita dah sampai sini, kita dah pusing keliling rumah, kita dah masuk ruang tamu, bilik master, bilik air, bilik 2, bilik 3, bilik air, bilik 4. Kita dah pergi dining, kita dah pergi family area, kita dah pergi dari kitchen, sekarang dekat wet kitchen. Dan sekarang kita nak tengok ada wash area dekat sini. Ada wash area tahu kat sini. Kat mana? Sini wash area dia. Simple je tau. Sekejap saya tutup pintu. Pintu dia. Tak belaga pun. Tak belaga pun dengan wash area dia. Simple saja. Wash area ni khas untuk letak mesin basuh. Sebab kita tak naklah letak mesin basuh tu dekat bahagian yang nampak daripada ruang tamu kan. So naklah mesin basuh tu tersorok sikit. So sini akan ada ruang sikit untuk letak mesin basuh. Idea ni sangat bernas, saya sangat suka. Sebab memang tempat ni macam khas untuk letak mesin basuh saja. Sebab mesin basuh pun tak besar sangat.
So lebar macam dalam 2 kaki setengah macam tu untuk letak mesin basuh. Dah ada floor trap, kita sediakan untuk laluan air keluar untuk mesin basuh. Ada pipe dan ada plug. Okey, yang ni untuk mesin basuh lah. Khas untuk mesin basuh. So kalau macam ada ruang sikit ke, bolehlah letak rak untuk ataupun atas ni letak rak untuk letak sabun-sabun ke. Tak ada masalah. Walaupun tempat dia kecil untuk letak mesin basuh, atas ni boleh letak untuk letak rak kan. Buat DIY ke rak, letak sabun ke, letak bola sabun, letak softener, letak deterjen. Sabun tu deterjen lah. Suka hatilah saya nak cakap apa saya nak ulang. Biasa sesuatu dia walaupun open area masih tak nampak mesin basuh. Ya, walaupun open area macam ni, mungkin adalah nampak sikit tapi taklah nampak sangat. Nampak macam tersorok je kan. Macam tak tahu pun sini ada wash area. Macam tak tahu pun. Bagi sini lah ada tempat untuk mesin basuh. Macam tu. Cik Eva itu ada tanya tempat mesin basuh tu kita bagi sekali dengan pipe dengan floor trap ke? Ya, kita bagi sekali. Floor trap ni memang kita bagi sekali dengan pipe dan plug. Plug jangan lupa. Ada pipe, ada floor trap, tak ada plug, tak berguna untuk mesin basuh ya. Tak ada plug ni tak berguna untuk mesin basuh, okey? Macam tu. Okey. Kita dah pusing semua. Kita pun, saya buka balik sebab rasa macam nak angin. Okey, belakang ni macam ada, masih ada apa? Masih ada tumbuhan-tumbuhan lah kat belakang ni. So kita, saya punya plan pun dah habis ronyok-ronyok dah. Sebab saya banyak bergerak. So ini adalah plan dia. Pada siapa yang baru masuk, ini adalah plan rumahnya. Plan Jalan Pipit 2, Teluk Paling Megarang. Lebar dia 36 x 38. Keluasan dia 1106 kaki persegi. Dapat 4 bilik, 2 bilik air. Siap ada ruang tamu, ruang makan, ruang family, dapur basah, dapur kering dan ruang basuh baju. Guna solar lah. Boleh guna solar. PT Kenadong. PT Kenadong. Okey, sekarang saya nak bagi tahu harga dia kepada siapa yang menunggu harga rumah ni. Saya akan bagi 2 harga. Satu harga standard spec dan satu harga tambahan. Okey, saya akan bagi 2 harga. Sekarang saya dah berada di luar rumah. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 4.28 dan saya masih berada di site. Okey, ni adalah plan dia. Okey, plan dia 36 x 38. Keluasan 1106 kaki persegi. Okey, sebelum saya reveal harga, saya nak korang tunggu dulu. Okey, ini adalah peluang akhir tahun kepada 66 mata memandang. Ini adalah peluang kepada anda, peluang akhir tahun sebelum kita masuk tahun baru. Kepada anda yang nak bina rumah di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Alor Gajah, di Perak, Bagan Datuk, Teluk Intan dan Tanjung Malim. Ini adalah peluang anda sebab kita nak bagi free sahaja, free kipas dan aircon kepada bakal pelanggan kita. Okey, kalau korang nak bina rumah bulan 12, bulan 1, bulan 2 tak ada masalah. Bulan 3 boleh, tak ada masalah. Just klik link dekat bawah untuk kita bagikan free consultation dan kita akan bagi free gift juga kepada bakal pelanggan kita. Okey, sebab apa? Kalau tahun depan kita tak tahu lagi tahu harga sekaki dia berapa. Sebab kalau tahun depan harga naik, korang dah tak dapat dah harga sama macam tahun ni. So kalau korang dah lock harga tahun ni, korang akan dapat free sekali kipas dan aircon. Ikut pada harga lah. Kita ada dia punya syarat-syarat dia lah. Okey. Dan saya nak bagi tahu untuk harga rumah ni. Untuk keluasan 1106 kaki persegi, 4 bilik, 2 bilik air, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, dapur basah, dapur kering, ada wash area. Harga standard spec, atap metal deck. Kalau tak termasuk tadi lah, tak termasuk folding door, tak termasuk tiles bilik air yang tambahan lebih pada 5 kaki, tak termasuk pintu safety door, tak termasuk pintu bercorak, apa lagi tak termasuk tiles dekat depan rumah yang ni. Ini kan, tak termasuk. Harga standard spec dia adalah jeng 150,000. Okey, rumah ni 150,000, 4 bilik 2 bilik air untuk standard spec. Okey, kalau dah termasuk tambahan folding door saja. Lepas tu tambah tambah dekat belakang tu pintu safety door, tambah plus minus lah. Berapa? Alah, lain sangkut ke? Time saya nak reveal harga lah, lain sangkut. Okey, kalau tambahan-tambahan macam folding door ni dalam 4,000 ke 5,000 macam tu. Tambahan pintu safety door belakang 1,500. Tambahan tas bilik air. Tambahan tas bilik air dalam 500-600 macam tu. So total dalam depan ni pula dalam, saya tak ingat berapa. So 5,000, 1,500
plus minus dalam 8,000 macam tu lah tambahan. So harga rumah ni termasuk tambahan dalam 158,000 sahaja. Okay. Okay, thank you kepada semua yang dah sudi join live saya daripada awal sampai ke penghujung. Dah pukul 4.30. Dah lebih kurang 1 jam saya bersiaran. Hari pun dah semakin gelap. Bukan gelap sebab dah malam, gelap sebab nak hujan. Okay, sebab sini kawasan pagi petang ni mesti nak hujan. Okay, saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton sehingga 100 lebih mata memandang. Dan sekarang masih stay 55 mata memandang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang join. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi di lain hari dan di lain side. Terima kasih.